Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya lagi di channel Gerhana Gaib. Okey. Mesti korang semua nak tahu kan, kat mana Zul pergi masa Zul dirasuk. Dan apa yang Zul rasa? Mesti korang tanya-tanya macam aku juga. Aku pun nak tanya. Jadi, kita sama-sama nak tahu. Jadi, kita terus tanya kepada Zul. Jadi, tak panjang cerita lah kan. Buat panjang-panjang cerita pun tak best. Jadi kita akan terus bertanya kepada Zul ke mana dia pergi dan apa yang dia rasa lah. Okey, go. Okey Zul, saya nak tahu kan, sewaktu kau kena rasuk tu, apa yang kau rasa? Dekat rasuk ni tapi tak sakit kan. Kalau kena rasuk ni sampai tak sakit. Cuma kat sini Bila ingat balik, bila saya ingat balik, waktu saya kena tu, saya seolah-olah ditarik terus masuk dalam dunia gaib. Dan di mana situasi tersebut memang kucak-kacir dan berlakunya pertarungan sengit antara saya dengan makhluk alam sana. Memang sengit lah. Bayangkan tempat saya yang penuh dengan bingit, gibut dan bau dia yang Allah tak tahu nak kata macam mana. Cuma waktu tersebut memang kita lawan bermacam-macam saya keluarkan, bermacam-macam ayat yang saya baca. Namun tetap disedak, tetap ditolak, tetap disentak. Jadi saya ambil keputusan terus lawan. Tapi pada masa tengah lawan tu, memang saya nampak jasad saya digunakan oleh makhluk-makhluk gaib. Seperti ada sosok, ada seekor, dia ada berapa dalam 5-6 ekor yang saya nampak yang masuk dalam badan saya. Harimau yang putih, 2 ekor harimau. Lepas tu satu genduro ni kalau dalam bahasa kita orang panggil beruk. Dan Kiranya macam besar lah. memang besar. Boleh gambarkan bentuk dia macam mana? Bentuk dia, kalau cuba orang kata apa, kita tengok seekor beruk, kita ambil seekor gorila, lepas tu kita gandakan dalam 20 ekor, kita masuk, kita campurkan sekali. Okey, besar. Itulah, berapa kali juga cuba untuk lawan, tapi kita tak terdaya. Jadi saya terus kontak dengan sahabat saya je, macam okay, tolong bantuan. Kini kontrak tu dalam keadaan macam mana? Batin ke atau Batin. Oh, dalam keadaan batin lah. Dalam batin. Dalam batin. Memang letih juga. Memang terasa letih juga. Sebab kita di seolah-olah pada masa tersebut ditarik dengan secara mengejut. Sekejap, saya nak tahu yang ditarik tu roh ke ataupun orang cakap apa? Sukma. Roh ke sukma? Sukma. Yang ditarik tu sukma. Oh, bukan roh lah. Roh tak boleh disentuh kan? Roh tak boleh disentuh. Kalau roh disentuh, bermakna saya dah tak ada lagi sekarang ni. Oh, okey. Sukma tu macam mana? Semangat kan? Dia semangat. Ada orang cakap dia ada semangat kan? Semangat kita yang ditarik lah. Okey. Dia macam ni. Kalau macam bahasa Jawa, sukma dia panggil. Kalau bahasa kita roh. Oh, bahasa kita. Dia dua dalam satu. Kalau nak pecahkan memang, kalau nak dibahaskan memang panjang. Oh. Okey, saya nak kira part yang dirasuk dekat kereta tu kita orang dah tahu. Okey, kita orang cuma nak tahu pula part yang dirasuk, bukan yang dirasuk sewaktu berehat kat tepi kereta, sewaktu tu dah keluar daripada tempat tu.
yang wali Allah tu. Kalau boleh tahu, dia dari segi macam mana, dia masuk dalam badan Zul ke atau dia macam mana ke, kita orang memang tak tahu. Kita orang pun cuma nak tahu kan benda-benda ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita ni ibarat tim yang karat, yang ada sepi yang kotor-kotoran. Kalau nak diibaratkan dengan air yang jernih masuk dalam tim tu, tak mungkin kot. Betul tak? Jadi pada saya, pada masa tersebut, wali ni dia takkan masuk dalam badan, melainkan darah keturunan ataupun kemungkinan ada orang-orang yang soleh. Sebab wali ni, kalau kita nak kata wali ni orang takkan tahu. Walaupun dia sekalipun, dia takkan tahu dia wali. Wali ni kita yang hanya akan tahu, wali dengan wali sahaja yang akan tahu. Jadi pada masa tersebut memang saya terasa sejuk selepas saya memberikan salam kepada semua para guru, para wali. Selepas memberikan salam, saya dengar macam orang kata Assalamualaikum. Saya jawab Waalaikumsalam. Okey, izinkan kami datang. Kami tak datang, izinkan kami datang. Okey, fadhal Syekh. Pada masa tersebut saya duduk dalam keadaan macam ni. Terasa sejuk. Bila terasa sejuk, kita dalam keadaan lemah. Saya pada masa tersebut saya dalam keadaan lemah sangat. Saya dah tak berdaya lagi dah. Jadi pada masa tersebut juga saya rasa macam ada orang kat belakang saya yang separuh daripada badan saya yang dah masuk, lalu dikontrol. Dia kontrol satu badan lah. Dikontrol satu badan. Cuma saya pada masa tersebut saya melihat dekat sana ada satu pondok yang dikatakan mahat lah, satu pondok yang banyak orang-orang ini pada mata saya, pada penglihatan saya tersebut. Saya nampak dekat situ ada 5 orang yang berbaju, yang berjubah, yang sedang mempelajari, yang sedang mengajar. Jadi saya datang sana, saya bagi salam, saya cakap, saya berada di mana, saya tanya. Dia cakap apa? Lalu terus kontak dekat sana, terus macam berinteraksi dekat sana. Dia kata tak apa, tengok dia kat sini dulu nanti. Biar sebelah sana yang uruskan. Jadi pada masa tersebut saya bertanya, apa jadi pada saya? Apa jadi pada saya, pada guru saya? Dia kata, terlalu lama kamu keluar daripada badan, sehingga kan badan kamu ada sisa-sisa kotoran iblis, anak-anak buah dia. Daripada masa tu pun bila saya cakap, bila saya boleh kontrol, bercakap dengan ahli-ahli sana, dan tak lama, dalam masa 10 minit, dalam masa berapa detik sahaja, terus dia masuk macam okey, dah sampai masanya, pulanglah. Bila saya pulang, bila saya datang balik, saya lihat dekat badan saya ni ada seorang hamba Allah yang berserban, tapi saya tak nampak muka kan, berserban tapi dia bertongkat. Okay. Kalau dari segi apa yang sahabat saya cerita, dia bertongkat ke emas. Tongkat dia kayu hitam tapi ada besi emas. Jadi kita pun tak nak fikir siapa kan dia. Jadi saya cuma bagi salam, Assalamualaikum. Saya bagi salam, saya cakap, saya nak masuk dalam badan saya sendiri. Sekarang PC dia kan lah. Okey, kat situ apa ni yang terakhir yang masuk yang badan tu, okey, saya cakap kiai lah yang masuk. Tak kiai lah, tak, orang cakap ulama-ulama lah kan, yang masuk dalam badan Zul tu. Dia ada bagi tu tempat dalam rumah tu ada mayat. Betul ke? Kalau Zul nampak dengan mata tu ada mayat ke? Kalau kita tahu berapa orang mayat ni? Rumah ni sebenarnya, rumah tu asal dia bukan rumah Melayu. Rumah yang bukan Islam. Dan rumah tu ikutkan ada rumah bawah tanah. Rumah tu bawah tanah. Tangga dia dah tertimbus. Oh, bawah kiri dalam air tu ada tangga lagi. Ada tangga lagi. Dalam tangga, okey, tangga tu untuk pergi ke bawah tanah. Okey. Jadi sebelum sampai sana, saya
pada mata saya nampak ada beberapa tengkorak yang kira tak dapat saya nak bilang berapa lah jumlah dia. Cuma saya nampak kepala kat situ ada 5 atau 4. Jadi banyak. Banyak. Kan dia yang apa tu, wali Allah tu pun berkata, dia bagi tahu pun, dia cakap satu keluarga kan, satu family, satu keluarga lah kiranya dia mati dibunuh. Betul ke dia memang dia mati dibunuh? Pada wallahu a'lam. Tapi Tak nampak akhir pandangan tak ada. sebab pada kalau kita nak Tafsir lah. nak tafsir balik panjang, sebab benda pun dah terlalu lama. Sebab rumah tersebut usia dia bukan jangkauan puluhan tahun, tapi ratusan tahun. Kerana kalau semua boleh, kalau semua tengok kawasan sana pun hutan tu bukannya setahun dulu. Dia tak tebal. Ya, pokok besar-besar kan. Pokok betul-betul Pokok besar-besar kan. Kita memang boleh nampak pokok yang besar-besar. Lepas tu rumah pun dah memang dah kena, cakap apa, pokok belit-belit dah, rumput. Lepas tu saya nak tanya, kat situ pun dia ada diberitahu kan ada istana jin. Istana jin, dia ada sebut, tak silap saya ada dengar sebutan dia. Kalau anda rasanya dalam video tu anda boleh tengok balik semasa dia dirasuk, badan ni digunakan oleh Allah itu, dia ada cakap, tak silap saya jin ifrit, tak silap saya, kalau saya salah dengar, dia hidup pada zaman Nabi Adam. Kalau tak silap saya dengar. Kalau anda tak percaya, anda boleh tengok balik video tu. Okay. Betul? Saya nak tahu. Berkenaan di sana. Dia kata ada jin ifrit kat situ. Semasa pembukaan pintu gerbang, bila kita akan berjumpa daerah terlebih dahulu. Bila kita jumpa daerah dahulu, daerah dia, baru kita akan jumpa istana dia. Istana dia kalau saya nak jangkau kita punya istana ni pun kalah lah sebenarnya. Sebab istana ni dia besar, teramat besar. Jadi di situ kalau nak kata ifrit, kalau nak kata ifrit memang banyak kat situ. Sebab banyak yang boleh mengaku ifrit. Sebenarnya memang banyak yang boleh mengaku ifrit. Betul, memang situ ada satu jin ifrit yang bawah iblis. Jadi dekat sini Kiranya dia penolong ifrit lah, yang dia sembah ifrit sekali lah. Lepas tu saya nak last lah, ni kira penutup lah. Mungkin tak juga, saya rasa bukan penutup, sebab saya ada 2 lagi pertanyaan. Lepas tu dia ada, kalau tuan awak semua tengok, kamu semua tengok kan, dia ada bagi satu energi, macam energi, tak silap saya macam tu lah, dia ada macam, tapi saya tak tahu apa benda. Boleh tak kalau tu nak tafsirkan benda tu benda apa? Apa yang diberi? sebab itu ilmu rahsia. Okay. Maaf tuan-tuan, memang mungkin memang tak boleh, mungkin ada rahsia lah di sebaliknya kan. Kita tak boleh nak paksa. Kenapa? Sebab takut nanti macam kalau saya bahas satu huruf saja tu dah mengetahui, tapi memang saya tak boleh sebab takut nanti ada yang salah faham. Ada yang mengatakan ini kita tak nak benda-benda akidah. Jadi biarlah itu ilmu Allah, sebab biarlah ia menjadi rahsia. Biarlah yang tahu sahaja yang tahu, biar yang nampak sahaja yang nampak. Okey, ni last, ni betul-betul penutup saya nak tahu. Okey, lepas selesai semua kan, kita balik kan, balik di rumah. Kalau boleh tahu, Zul ada baring dan Zul bercakap seorang-seorang, seolah-olah Zul kata Zul pergi sana balik, tapi dalam keadaan batin. Kenapa Zul pergi sana, kalau boleh tahu?
sebelum semasa sampai kat rumah aja, telinga saya ni dengar, telinga sebelah kanan saya ni dengar orang salam, orang selawat, orang takbir sebanyak 3 kali. Okey, jap. Tapi memang video tu kami tak rakam sebab sebab nak private lah, video private kan. Jadi kami tak rakam video yang yang dia terbaring dan cakap sorang-sorang tu, kami tak rakam. Tapi jangan risau, kami akan bertanya dia untuk tahu lebih lanjut. Kalau nak tahu, stay. Kita akan tahu apa jawapan dia. Relax, mesti tahu je jawapan. Kita boleh. Benda pertama, saya dengar orang salam kepada saya, suruh orang berselawat. Saya dengar orang selawat, saya dengar orang takbir. Bila saya pejam mata, saya lihat cahaya putih melangkaui separuh daripada padang. Okay, padang bola ke? Padang bola, okey. Padang bola. Saya lihat dekat situ banyak santri ataupun pelajar, santri daripada alam gaib yang datang, termasuk dengan bantuan makhluk Allah di Islam yang panggil datang tu bagi salam dengan saya, cakap dengan saya, okey jom siap perang. Sebab dia ajak perang lah. Selepas dalam video yang tak silap saya, sekejap saya ingat balik. Okey, video yang part 2 tu yang sewaktu Macan Kumbang, tak silap saya, dia ajak perang. Dia kata masa video tu, masa dia kata bersedia untuk perang, dia kata masa tu. Kalau anda tak percaya, anda boleh tengok balik video part 2 tu. Kat situ ada. Okey, kita teruskan. Sebab pada masa tersebut saya terus dapat hint daripada sebelah yang penghuni sebelah sana. Dia kata apa, selagi tak ada perang, selagi tak berlaku perang, selagi tu kau tak akan terlepas. Maknanya terlepas tu? Tak terlepas. Maksud tak akan terlepas pada kami. Jadi macam okey, saya terus bagi salam kepada semua guru saya. Dia cakap sekali-sekali saya bagi tahu mereka, saya maklumkan kepada mereka semua menggunakan batin lah, menggunakan batinnya saya. Lalu saya terus cakap dengan sahabat saya, okey, jom pergi sana, akan berlaku pertarungan. Jadi kat situ pun berlaku pertarungan. Selepas bertarung, selepas saya bagi salam, saya letak tangan saya semua, ada interaksi batin dengan batin yang memang berlaku peperangan kat sana. Bilangannya maaf saya tak boleh sebut, dan nama-nama dia pun saya minta maaf, saya memang tak boleh sebut sebab dia lah itu rahsia. Cuma kalau kalau siapa yang mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi, dia akan tahu dan lihat apa yang terjadi pada sana. Dia boleh tahu lah, boleh nampak. Okey, kalau boleh tahu senjata iblis masa berperang tu macam mana? Bermacam-macam. Macam-macam. Tak boleh kita nak, saya tak boleh nak sebut satu persatu. Tak dapat saya nak sebutkan sebab dia merangkumi segala alat. Tapi alat-alat dia ada tak macam orang cakap apa, M4 ke, AWM ke? Tak ada lah. Alat mereka lebih canggih daripada kita. Okey. Maksudnya lebih canggih tu macam mana? Maksudnya, andai kata saya ambil keris sejengkal ni sahaja, boleh membunuh sebanyak 200 orang. Hanya keris jengkal saja. Tembus. Terus masuk ya. Okeynya terkena keris tu terus panjang. Tak, dia masuk, dia masuk, dia serang je, dia akan tunggu, dia akan serang lagi. Dia akan duduk straight lah. Dan berbagai-bagai. Kalau kepada yang siapa yang mempelajari ilmu kebatinan, dia akan tahu berbagai-bagai senjata alam gaib. Tak dapat saya nak sebut satu persatu bentuk dia macam mana. Kalau siapa yang belajar ilmu kebatinan, dia tahulah
channel senjata-senjata alam sana. Itu sahaja. Okey. Okey, okey, tu saja yang yang Izul ceritakan dan terangkan lah apa yang dia rasa dekat sana, apa yang macam mana dia berlawan, macam mana dia nak dapatkan balik ke badan dia, dengan siapa dia jumpa. Okey, tu saja yang saya dapat daripada Zul. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, lebih apa lagi semua, komen di bawah. Kami akan cuba, saya akan cuba tanya dekat Zul lagi. Yang mana rahsia tu tetap rahsia lah kan. Yang mana bukan rahsia kita boleh beritahu. Biasalah dalam hidup mesti ada rahsia. Setiap sesuatu mesti ada rahsia. Jadi kita nak tahu lebih lanjut, kita kena belajar. Jadi bila kita tak belajar, kita tak akan tahu. Belajar sesuatu, kita pasti tahu. Ilmu ini luas. Belajar, fahami, amali. Okay, jom, ada kata-kata akhir ke macam mana nasihat ke untuk ini nasihat pada diri saya, pada kawan-kawan, pada anda semua, para subscriber para subscriber semua dan sekalian yang tak dapat saya nak sebut satu persatu. Di sini saya cuma nak ingatkan, bila kita bermain dengan sesuatu perkara yang dinamakan ghaib, berhati-hati. Kerana bila dinamakan ghaib dalam Al-Quran pun telah disebutkan, sesungguhnya manusia tak akan dapat, surah Al-Jin, manusia tak akan dapat melihat jin walaupun dalam bentuk mereka yang asli, dan hanya jin dan serta anak buahnya sahaja yang dapat melihat manusia. Jadi walaupun seseorang itu mempunyai ilmu kebatinan sehingga dia boleh melihat jin, belum tentu perkara tersebut yang dia itu adalah wujud asli. Jadi dekat sini yang penting kita kena perbanyakkan, kena kuatkan akidah kita, betulkan solat kita, jaga solat, perbanyakkan zikir, perbanyakkan, dan paling penting banyakkanlah selamat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah selawat kat atas baginda. Kita minta syafaat, kita mohon syafaat baginda. Perbanyakkan istighfar, kerana kita ni manusia yang dhaif, yang hina lagi dina. Kita ni lemah, tak ada apa-apa, termasuklah saya. Jadi pesanan saya, carilah guru, bukan daripada guru YouTube, bukan daripada Google, bukan copy paste. Carilah guru, walaupun imam sekalipun, walaupun siapa pun dia, carilah guru. Walaupun belajar alif bata pun kita sudah diajar oleh guru. Itu saja. Okey, tu saja. Okey, tu saja yang daripada Zul memberi nasihat dan kata-kata semangat untuk kita kan. Kalau tak apa kata-kata semangat, tak semangat lah kan. Jadi nak kata-kata semangat, kena semangat. Itu saja kan. Okey, kalau ingin video yang lebih baik, support kami untuk pergi ke tempat-tempat yang lain, untuk orang cakap supaya anda support, anda subscribe, biar kami ni rasa macam diorang ni suka video kita lah. Diorang suka video kita. Jadi kita orang jadi macam yakin nak buat lagi. Tapi insya-Allah video kami tak ada orang cakap, kata orang Indonesia pun tak ada rekayasa punya. Tak ada. Ini kita buat video semua orinya. Ini pada ini cuma apa yang saya nak kata, jangan anggap kami buat ni hanya semata-mata kerana nama untuk menjadi publicity. Tidak. Kami membuat video ni, kami menyiarkan dakwah, menyeratkan ukhuwah dan silaturahim antara sesama Muslim. Kita mengingatkan antara satu sama lain, dan jika ada salah dan silap, kita boleh tegur dan menasihati antara satu sama lain. Okey. Bagi kata-kata akhir, kiranya kita tutup kata-kata akhirnya. Okey. Teruskan support kami, subscribe, like, share, komen. Okey. Ingat, manfaatkan setiap konten-konten kami dengan share, like dan komen. InsyaAllah semoga hidup kita ni berkah dan berjaya
di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Yang salah tegurlah kami. Kami pun tak sehebat mana-mana. Kami pun tak sempurna. Jadi tegurlah kami supaya kami tahu kesalahan kami. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus support kami.